Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terkejut. Kan video pagi ini bersama dengan Rina dan juga saya Fazli Fuad. Hari ini hari Jumaat, hari yang cukup mulia pada hari ini. Bersamaan dengan 26 Syawal. Kita ada 4 hari lagi untuk menamatkan bulan Syawal ini. Pastinya di hujung minggu ni ada banyaklah juga undangan rumah terbuka dan sebagainya. Namun hari ini di Malaysia hari ini juga tak kurang hebatnya. 1 jam ini kami bakal dedikasikan kepada anda pelbagai pengisian menarik, termasuklah apa yang anda saksikan di hadapan kami. Nampak tak? Amat jarang sekali saya dan juga Rina memakai glove dekat sini, sarung tangan ni, sebab kita mengamalkan kebersihan kalau kita nak masak apa-apa. Ini peringatan juga untuk anda semua yang mungkin nak buat rumah terbuka pada esok hari, pada hari Ahad dan sebagainya, untuk anda menjaga kebersihan. Tapi alhamdulillah setakat yang saya pergi ke rumah-rumah terbuka, tak adalah saya balik rumah sakit perut dan sebagainya. Ini penting untuk anda semua yang nak menjamu tetamu-tetamu kita tu untuk kita jaga kebersihan. Selain daripada kita nak makan dengan rasa yang sedap, lazat dan sebagainya, kebersihan pun harus dijaga juga. Setuju tu, Fat. Tapi sekarang ini kita nak bawakan kepada anda antara menu ataupun cita rasa yang berbezalah daripada kelaziman. Selalu pagi makan nasi lemak, roti canai dan sebagainya. Hari ini kita tukarlah ala-ala barat sikit lah. Ala barat sikit lah kan. Okey, kita nak masak hari ini. Bukan masak lah, kita lebih kepada membakar. Kita nak buat kentang bakar berkeju. Menu yang sedap hari ini. Sihat juga. Tapi kita kalau nak tengok bahan-bahannya semua dah ada. Kentang, Fat. Kentang di mana? Kentang? Kentang dalam ni lah. Oh, tadi kita dah bakar dia terlebih dahulu. Okey. Ini jadi, kita macam kita sebut tadilah sebagai alternatif lah kan. Untuk anda semua yang mungkin tercari-cari apakah menu yang lain yang anda nak buat. Dan sudah pastinya ini adalah menu yang cukup-cukup sihat. Sebab apa? Sebab biasa kita makan nasi kan. Jadi kita boleh gantikan dengan kentang. Kentang ni pun mempunyai pelbagai khasiat-khasiat juga. Jadi perkara pertama yang harus kita buat kalau kita nak membuat kentang bakar berkeju ni, kita hiris dulu. Bukan hiris separuh atau semuanya, tapi cuma di permukaan depan tu saja. Sebab kita nak pastikan agar dia membentuk seperti kelongsong. Jadi isinya kita boleh makan dalam ni. Sambil-sambil saya potong tu, tugasan Fat sebenarnya. Apa dia? Awak keluarkan isi ni, masukkan dalam mangkuk dan lenyekkan. Jadi saya nak keluarkan. Ini antara isi. Sebenarnya menu-menu yang kita bawakan pada hari ini, bahan-bahan yang kita bawakan hari ini adalah bahan-bahan yang senang untuk kita dapat. Tak perlu susah. Ni kata orang tu, terkeluar, nampak tak bila lelaki buat kerja kan? Biasalah tu. Okey, nervous. Macam mana saya pernah masak? Ini first time saya masak ni. Nampak. Tak apa, jangan risau. Tapi ini juga, Fat, bukan saja boleh dijadikan sebagai sajian sarapan anda. Mungkin juga bagi mereka yang nak berdiet, makan tengah hari pun boleh, minum petang boleh. Apatah lagi sebagai juadah untuk rumah terbuka kan? Betul. Ini saya nak buang kentang ni. Jangan buang, keluarkan. Keluarkan semua ke atau tinggalkan sikit? Kita keluarkan semua supaya kita dapat masukkan nanti semula ke dalam ni. Sebab yang penting sekarang ni isi-isinya ni kita kalau nak mudah sebenarnya dia sama ada kita steam ataupun kita rebus. Betul. Jadi cepat dan sebab kita nak buat awal jadi kita dah bakar awal. Kalau dia panas-panas sebenarnya mudah. Kita cungkil je dia dah keluar. Jadi kita dah Fat, saya rasa dah cukup lah ni, dah membentuk. Awak jangan sampai dia terkoyak pula kelontongnya. Itulah dia. Biasanya kena buat dengan penuh cermat dan sopan ya. So maksudnya saya tak sopan ni. Bukan, lemah gemalai. Lemah gemalai. Kelontongnya kita letak di sini dulu. Awak tugasan awak lenyekkan. Okey, saya lenyekkan lenyek macam ni. Tak payah masuk-masuk yang ni semua bahan ni. Kena pandai. Kita masukkan dulu butter. Kita ada keju kat sini. Membazir. Ada lagi ni kentang ni. Masukkan kentang. Ni butter. Butter. Banyak sikit pun tak apa, biar dia berlemak sikit. Sini boleh? Kentang ni boleh. Kemudian kita tambahkan perisakan dia dengan garam. Habiskanlah, boleh? Boleh. Garam dan juga black pepper. Okey. Awak jangan letak banyak garam sangat. Tak. Sebab kita dah letak mentega kan? Okey. Bagi anda yang mungkin nakkan cita rasa yang berbeza ni kan, kita boleh cubalah bersama dengan aktiviti sebagai aktiviti keluarga kan. Ajak anak-anak buat sekali. Sebab kalau kita tengok kat sini, kita ada kentang, kemudian kita dah masuk garam dan juga black pepper dah masuk? Belum. Okey, masukkan black pepper. Kita kacau-kacau, kita lenyekkan. Wah, hebat chef.
Dan ini sambil-sambil tu nak tunjuk juga kepada penonton. Ini isi ayam yang sudah pun kita tumis. Ini tumis dengan bawang putih, bawang merah. Kemudian kita letaklah perisa, garam dan juga black pepper sedikit. Kalau rajin tu ada dekat peti sejuk lada Benggala. Kita campurkan sekali. Okey. Jangan pedas sangat. Tapi kalau saya pedas-pedas sedap tu kan. Tak apa. Pedas ni kita tambah. Okey. Lagi? 3 ni cukup? Cukup. Okay. Kita ni dulu. Lenyitkan dah terlebih dahulu. Sepantas yang mungkin. Okey, kita lenyit. Okey. Jangan tumbuk-tumbuk. Dia kena lenyit. Lenyit. Ingat apa? Buat sama belacan ke apa? Dia harus dilenyit, Fat. Lenyit. Biar mesra dan bersatu. Ya. Maklumlah kan kita ni kalau nak makanan-makanan ni senang je. Kadang order je. Tapi kali ni kena ubah juga style hidup kita. Sekali-sekala apalah salahnya surprisekan isteri, Fat. Betul. Okey. Okey, dah. Cukuplah. Sekarang ni, Fat, kita masukkan isi ayam ni. Okey. Nampak tak? Walaupun kita kekurangan ayam, tapi dekat MHI ni ada ayam. Alhamdulillah. Kita beli juga walaupun harga naik semua ni. Okey. Ya, tapi ni hasil orang kata kerja penerbit kita lah. Katanya 5 pagi dah bangun tumis ayam ni tau. Ya? 5 pagi tumis ayam? 2 pagi sembelih ayam? Okey. Alright. Gaulkan? Gaulkan? Okey, saya gaulkan. Habiskan di itu. Kemudian kita nak masukkan dalam kelonsong ya. Inilah kalau lelaki buat kerja. Abaikanlah ya segala yang tumpah-tumpahan ni. Faham? Ni kali pertama tak pernah ke dapur kan? Ya. Tak selalu ke dapur. Ini kat MHI tu. Orang tengok malu. Orang tengok malu lagi hati-hati. Okey. Baik. Alright. Okey. Dah kot. Perfect. Okey. Mai sini saya pegangkan ni. Okey. Sekarang ni masukkan dalam kelonsong. Okey. Ini sudunya. Okey. Masuk. Okey. Pesan puan penerbit tadi guna sudu yang kecil. Senang dan mudah. Yang kecil Okey. Nervous ke? Nervous. Baik. Okey. Mudah saja, tak sampai pun 5 minit sebenarnya kita dah boleh siapkan hidangan ini, tetapi kena pastikan kentang ni dibakar ataupun direbus terlebih dahulu. Okey. Alright. Ni dia sini. Awak letak sini dan mak awak masukkan. Sambil-sambil tu saya nak buatlah sedikit kan untuk menambah rasa. Kita letaklah hirisan keju mozzarella ni. Ini untuk ada penggemar keju ni. Sedap. Memang biar dia cair nanti bila dibakar kan. Tapi lada Benggala ni bagus dia macam mencantikkan lagi menu ni. Memberi warna. Kan. Ada yang warna hijau ke merah letak je kat sini. Okey. Boleh tu? Okey. Awak masukkan itu ke dalam air fryer kita. Itu yang paling pantas. Paling sihat, tak ada minyak digunakan ya. Okey. Keluar. Okey. Masuk. Okey. Right. Kemudian marah pun producer hari ni. Berselerak kita diorang buat. Okey. Terus masukkan. Kita bakar sekejap saja sebab isinya dah pun masak. Jadi kita cuma proses dia nak cairkan keju tu. Sekejap lagi kita akan tengok berapa minit hasilnya. Ni kalau yang bakar ni? 1-2 minit dah cukup untuk mencairkan keju tu sahaja. Hasilnya dah ada kat situ dah? Hasilnya pun sudah ada. Ini dia. Wah, siap dengan garnishing lagi Kita guna daun apa ni? Ni daun sup. Wah, pandai. Okey. Ini hasilnya sambil-sambil kami nak rasa sarapan pagi ni yang ala-ala barat ni. Kita sebenarnya sekejap lagi kita nak bawakan topik istimewa. Ya, topik istimewa kami bawakan khas untuk anda semua. Ada seorang ni pernama kata orang tu mengalami kakinya tu tidak boleh bergerak sangatlah kan. Kekurangan upaya juga. Tetapi dalam masa 2 tahun sebenarnya beliau ni duduk dekat rumah dan rasa macam menyendiri, tetapi ada satu semangat yang dia boleh bawakan kepada kita. Ada inisiatif untuk memberikan galakan kepada kita ni harus bangkit. Ini inspirasi yang kami nak bawakan sekejap saja lagi. Semuanya di Malaysia hari ini. Jom kita rasa. Assalamualaikum. Willy dan imbang wheelchair korang sambil turun dalam keadaan slow-slow dengan kiri dan kanan kontrol wheelchair terbaik. Santai. Untuk kali ni aku nak tunjukkan cara menggunakan walker letter. Tangan kiri pegang ke walker letter handle sambil korang pusingkan wheelchair dan tangan kanan pegang wheelchair. Duduk secara melintang supaya wheelchair korang tak ke bawah. Sampai di penghujung tegakkan balik wheelchair korang. Tangan kanan pegang walker letter handle. Tangan kiri push wheelchair untuk naik.
terbaik. Sahabat semua, untuk kali ini aku nak ajar cara naik eskalator menggunakan wheelchair. Dan kanan pegang hand holder eskalator. Pastikan tayar kecil di antara anak tangga sambil badan mengikut pergerakan eskalator. Bila di penghujung, push tayar menggunakan satu tangan. Terbaik. Untuk hari ini aku nak tunjukkan macam mana turun eskalator dengan menggunakan wheelchair. Pastikan tayar kecil wheelchair di tengah-tengah anak tangga sewaktu mengundur. Jangan lupa tangan kiri dan kanan untuk memegang pada hand holder eskalator. Sentiasa dalam keadaan berhati-hati sewaktu turun. Toleh ke belakang untuk memastikan jarak penghujung eskalator dan bila sampai di penghujung, push sikit badan korang, okey? Terbaik. Basic really, okey? Perlu ada dekat semua pengguna kursi roda. Okey, apa yang korang perlu buat mula? Angkat macam ni. Okey, korang kena balancekan dia. Ke depan, belakang. Depan, belakang. Nampak tangan ni? Depan, belakang. Okey, sebenarnya aku tak angkat wheelchair, tapi aku roll. Okey, aku akan tunjukkan cara macam mana. Okey, lockdown wheelchair. Aku akan buka lock. Okey, korang jangan angkat macam ni, angkat tidur kan? Korang akan bagi rollkan layar ni ke kereta. Okay, untuk elakkan sebuah korang potong, korang boleh letak kain atas sebuah macam ni dan roll. Okay, nampak kan? Nampak? Itu dia tadi perkongsian yang kami nak bawakan hari ini dalam perbincangan di Malaysia hari ini. Kisah 18 tahun dahulu, pemuda ini mengalami kemalangan dan menyebabkan kedua-dua kakinya lumpuh. Namun hari ini bangkit membawa satu semangat baru dan memberi inspirasi kepada semua golongan OKU. Tak lain tak bukan, ini dia kita nak perkenalkan Nur Izhar Idham. Apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam suasana berhari raya. Ya, betul. Tapi kan Izhar, apa yang kami lihat sebentar tadi, perkongsian anda di TikTok berkenaan dengan kesedaran yang ingin diberikan kepada golongan OKU sendiri. Banyak sebenarnya input-input yang positif yang dibawakan. Kalau tak salah saya, Fad, ada tontonan sehingga 7.6 juta tontonan di TikTok sahaja. Kami sendiri teruja melihatkan kesungguhan anda nak berkongsi ni. Bagaimana bermula sebenarnya kesedaran tu? Sebenarnya bermulanya dekat TikTok disebabkan banyak kawan-kawan saya yang berdekatan minta saya tunjuk ajar tips kan. So tujuan utama saya macam saya cakap tadi lah, yang saya nak bagi kesedaran pada masyarakat Malaysia tentang OKU yang berkursi roda, macam mana kami menjalani rutin harian. So saya bermulakan dengan video TikTok pertama saya pada tahun lepas, pada 14 hari bulan 9, iaitu tarikh saya aksiden 18 tahun dululah. Saya rasa saya kena mulakan sesuatu untuk komuniti saya sendiri. Tadi Izzah dah pun bercakap tentang nak mewujudkan awareness, nak memberikan kesedaran. Sudah pastinya OKU ni mereka ni harus berdikari sendirilah kan. Betul. Untuk terus bangkit. Dan mengikut apa yang pembacaan saya, Izhar 2 tahun mengalami kemurungan. Betul. Apabila berlaku kemalangan. Jadi kita nak tahulah bagaimana Izhar boleh bangkit, bukan setakat bangkit saja tetapi dapat memberikan kesedaran juga untuk OKU di luar sana untuk terus bangkit. Pada waktu tu saya aksiden lah, dan saya koma 10 hari. Setelah saya bangun daripada koma, saya diberitahu oleh doktor yang saya takkan dapat berjalan seperti biasa balik. Waktu tu memang gelap. Saya terasa gelap sangat hidup saya. Hari-hari saya menangis. Dan pada waktu tu saya mengalami kemurungan yang sangatlah. 2 tahun. Pada diri saya dah mati waktu tu. Sampai saya bakar gambar-gambar saya yang waktu saya boleh berjalan dulu. Tapi pada satu hari saya terfikir, sampai bila aku nak berdiri dekat sampai bila aku nak terbaring atas katil. Aku dah tak boleh berdiri. Makin hari aku dah makin tua. Dan saya teringat sampai sekarang kata-kata daripada mak saya.
Sebelum mak mati, mak nak abang boleh berdikari sendiri dan boleh jaga diri sendiri. Baru mak tenang. So, mak saya lah sebagai pendorong utama saya untuk saya bangkit. Dia terlampau banyak korbankan diri dia untuk saya. Dan kalau kita lihat sebenarnya Izhar, 2 tahun itu adalah masa yang lama. Anda berdiam diri di dalam bilik melalui fasa kemurungan kan. Betul. Tapi apabila mendengar kata ibu yang memberi semangat, dorongan untuk awak bangkit kembali, Izhar, perkara pertama yang Izhar lakukan sendiri, apa agaknya? Saya bermula dengan membawa kereta balik dengan menggunakan tangan. Pada tahun 2009, saya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk bekerja. Okay. Alhamdulillah, saya survive. Dan kini juga saya ada buat part time untuk review tempat-tempat yang boleh masuk kursi roda. Contoh dia macam homestay, restoran dan tempat-tempat makan. So, kalau siapa yang berminat boleh kontak saya lah dekat IG, TikTok saya, Izhar Idham. Saya rasa bila satu-satu tempat tu boleh masuk dengan kursi roda, maknanya tempat tu boleh accessible dengan semua orang. Okey, kita dapat lihatlah Izhar ini bangkit menjadi seseorang yang boleh memberikan inspirasi kepada khususnya, boleh saya katakan sebagai ikon juga untuk golongan OKU ni, supaya mereka ni terus bangkit. Dalam banyak-banyak video tu saya lihat banyak video-video kesedaran untuk memberitahu kepada OKU bahawa mereka ini pun boleh berdikari sendiri. Betul. Dan salah satunya video saya sendiri pun apabila melihat Izhar membuat video yang naik eskalator dan sebagainya, kadang saya pun macam terfikir ada OKU yang mungkin memilih lift sebagai alternatif untuk nak pergi ke tingkat atas dan sebagainya. Izhar, jadi bagaimana apabila dah memberikan pendarahan ini, bagaimana sambutan daripada pihak OKU, kawan-kawan yang lain pula? Ada yang kecam, tapi kebanyakannya banyak menyokong. Saya ambil pada yang menyokong lah. Contoh macam video saya yang saya mengajar cara untuk naik dan turun eskalator menggunakan kursi roda. Saya minta maaf banyak-banyak, memang nampak bahaya. Tapi sangat berguna bila lift rosak dan lift penuh. Tapi kebanyakannya lift penuh lah. Sebab pada saya, rakyat Malaysia masih kekurangan kesedaran betapa kami yang kursi roda ni sangat memerlukan lift. Dan sebenarnya perkongsian Izhar di laman sosial itu sebenarnya untuk memberi alternatif dan juga mengajar golongan OKU sendiri kan. Ya, betul. Cuma saya tertarik bila Izhar sendiri melakukan aktiviti yang normal seperti orang biasa. Berkuda dan sebagainya. Itu sesuatu yang saya kira membuka mata kita. Kalau orang OKU boleh lakukan, kenapa tidak kita? Jadi perkongsian ini yang memang cukup menarik ni. Bagaimana sebenarnya boleh kongsikan dari segi aktiviti riadah yang selalu awak lakukan, Izhar? Okey, saya hujung minggu saya, kalau saya tak ada training pingpong sebab saya bermain pingpong untuk Malaysia, saya akan keluar dengan wife saya lah. Sebab saya memang suka dengan aktiviti-aktiviti lasak ni, terutamanya macam berkayak, naik kuda, tapi saya still memerlukan bantuan orang untuk mengangkat saya lah. Tapi saya cuba enjoy dengan apa yang saya ada lah. Tahniah diucapkan kepada awak sebab awak merupakan salah seorang atlet para yang membanggakan nama Malaysia juga di persediaan antarabangsa. Kita lihat dekat sini. Begitu mahirnya main pingpong dan sebagainya. Okey, kita nak tahulah detik-detik. Saya rasa terlalu banyak sebenarnya apa yang Izhar buat ni. Kan, memberi kesedaran, lepas tu boleh tunggang kuda sebagainya. Kali ini boleh menjadi atlet Paralimpik pula. Jadi bagaimana cabang dalam bidang sukan itu boleh diperolehi pula? Waktu tu saya bermula pada tahun 2012, tapi
pada waktu tu saya bermain, sebenarnya saya dah bermain dengan pelbagai sukan. Mungkin waktu tu saya bermulakan dengan sukan basketball waktu tu. Tapi selepas 2014 saya serius dengan sukan pingpong. Saya mula-mula saya mewakili negeri Selangor dan 2017 saya start mewakili Perak. Dan dari situ saya mewakili Malaysia lah pada sukan dekat KL itu, sukan para ASEAN dekat Kuala Lumpur. Macam itulah bermulanya saya dalam aktiviti sukan sebenarnya. Dan kita melihat semangat Izhar ni memang betul-betul memberi inspirasi kepada semua. Dan yang paling kami orang rasa teruja ni bukan apa, sebab kami difahamkan Izhar juga baru mendirikan rumah tangga setahun yang lalu. Ya, betul. Kan? Jadi mungkin boleh cerita sikitlah kan bagaimana detik-detik perkenalan bersama dengan isteri. Saya kenal isteri melalui IG. Waktu PKP lah sebenarnya. Ya. Wife saya ajak pergi lunch dan rupanya dia buat surprise birthday untuk kita orang. Sebenarnya kita orang ni kongsi bulan yang sama, bulan 7. Cuma dia 1 hari bulan 5 dan saya 1 bulan 7 dan saya 15 hari bulan 7. So dari situlah permulaan yang kita orang kenal. Ya. Dan dia sangat supportif lah. Okey. Kami pun nak kenal juga. Kan. Jadi ini dia kita nak bawa secara langsung lah isteri kepada Izhar Idham ini. Assalamualaikum. Silakan. Selamat Hari Raya. Okey, kalau boleh kenalkanlah diri sikit. Siapa namanya? Okey. Nama saya Norizan. Orang panggil Jaja. Saya wife dia lah. Kenal. Tahu. Jaja. Takut orang tak kenal. Ya, Jaja. Kita nak tahu apa istimewanya Izhar di mata Jaja sehingga Jaja memilih dia sebagai suami. Apa istimewa? Ya. Dia terlebih istimewa. Sebab tak ramai orang yang akan terima orang macam dia. Betul. Bila first time saya bawa dia jumpa family, saya kagum abah saya boleh terima. Sebab selama ni saya bawa orang normal, abah tak nak. Abah reject je lah selalu. Abah reject macam tu je kan. Tapi bila saya bawa dia, bawa as a kawan, tapi benda tu senang. Tiba-tiba boleh tunang, boleh kahwin. Jadi macam senang je. Dipermudahkan lah. Memang sangat-sangat dipermudahkan. Alhamdulillah. Okey, Jaja. Bagaimana Jaja pula melihat sisi peribadi Izhar sebagai suami pula? Sebab kami baru beberapa minit kenal secara dekat ni saya rasa. Awak dah setahun. Dah setahun. Hebat ni Izhar ni. Dia hebat. Dia kuat. Dia bagi saya semangat. Sebab sebelum ni saya biasa-biasa je live. Tak pernah sangat nak kawan-kawan dengan orang macam dia. Tapi bila kawan dengan dia, saya sendiri ada semangat untuk macam, saya boleh bawa kereta. Sebelum ni, selama 30 tahun tak pernah pandai bawa kereta. Dia orang OKU yang ajar saya bawa kereta. Saya sendiri, saya dah ada lesen. Lepas tu dia pula ajar saya macam mana nak jumpa orang berani. Berani voice. Kalau salah, cakap salah. Maksudnya detik perkenalan pertama tu memang Jaja yang approach Izhar dulu? Saya memang berani mati. Saya macam, tak apalah, kenal je. Saya memang gitu. Malu Izhar. Saya memang direct je. Kenal je lah. Memang cakap kat kawan-kawan. Berani ke? Berani je lah. Pergi je lah. Saya lah yang ajak dia pergi lunch. Saya lah yang set dia. Korang buat surprise tau. Saya cakap dengan kawan-kawan kat belakang. Sebab Izhar ni pun orang kata tampan juga orangnya. Kan? Manalah Jaja tak terpikat. Okey, Izhar, kita melihat bahawa dalam kehidupan ini tidak ada yang mustahil untuk berlaku. Kan? Sebab daripada anda 18 tahun, usia 18 tahun dah mengalami dugaan sebegini. Tetapi Allah hadiahkan banyak kejayaan demi kejayaan, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Apa agaknya Izhar rasa yang Izhar ingin capai sebenarnya yang belum lagi Izhar dapat laksanakan? Macam saya cakap lah, Tuhan tarik nikmat saya untuk berjalan 18 tahun. Saya merasa 18 tahun saya dah berjalan dan 18 tahun juga saya merasa untuk hidup berkursi roda. Untuk sekarang ni saya cuma nak banggakan mak ayah saya.
Saya cuba nak senangkan mak ayah saya. Itu saja yang penting pada saya sekarang ni lah. Okey, Izzar, mungkin ada sedikit Izzar nak kongsikan kepada penonton. Mungkin ada di antara penonton yang mungkin mengalami cerita yang sama seperti Izzar, yang mungkin mereka berada di dalam kepupung mereka sendiri, mereka tidak bangkit lagi. Jadi apa pesanan yang mungkin boleh diberikan kepada mereka tu? Mula sekali kena redha. Bila kita redha, kita akan menerima diri kita seadanya. Bila kita menerima diri kita seadanya, orang sekeliling kita akan menerima kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan sebagai isteri juga penting untuk Jaja sendiri memberi kekuatan kan. Tetapi bagaimana sebenarnya Jaja melihat perkara ataupun tanggungjawab yang Jaja perlu untuk berikan semangat kepada Izzar ni? Okey, macam kita orang isteri, memang suami OKU macam ni, dia tak boleh buat 100% kerja rumah. So kalau kita walaupun ada malas sekalipun, tapi kita kena pasang semangat. Kita kena kuat. Kita kena kuat, kita cakap kita boleh. Kita jangan sesekali down. Bila kita rasa nak down tu, macam biasalah, Allah memang maha mendengar. Bila kita doa dan minta yang baik-baik, memang baik segala-galanya. Cuma selalu positif. Biasalah orang OKU memang dia ada emosi dia. Tapi kita sendiri kena kuat sebab kita yang terima dia. So kita sendiri kena kuat. Kalau kita tak kuat, ya, betul. Kalau kita tak kuat, habislah kita. Saya rasa ialah Jaja ni pelengkap hidup Izzar lah, saya rasa kan. Dapat memberikan keceriaan kepada Izzar sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat kan, kekuatan bermulanya Izzar ni untuk bangkit adalah daripada kata-kata ibu kan. Ya. Betul. Jadi mungkin dalam waktu dan ketika ini, saya percaya ibu juga sedang menonton ketika ini. Apa agaknya kata-kata istimewa yang Izzar ingin sampaikan kepada ibu? Silakan. Mak, terima kasih kerana menjaga abang selama ni. Abang doakan mak sihat selalu. Abang memang sayang mak sampai bila-bila. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak, kerana ada seorang anak yang sangat kuat semangatnya. Dan kami doakan juga agar Jaja dan Izzar terus melayari kehidupan yang penuh bahagia. InsyaAllah ada rezeki lagi, dapat kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Kan. Okey, kita doakan yang terbaiklah untuk kalian berdua ya. Terima kasih. Okey, baik. Kita nak bawakan satu lagi pengisian bikisan ini. Kali ini berkenaan dengan ayam. Ayam. Sebelum ni kita dok dengar tentang penjual-penjual ayam dok kata macam mana dia nak jual. Harga yang diberikan daripada pembekal pun harganya sama. Macam mana nak untung kan? Masalah sekarang ni kerana kekurangan tenaga kerja dan juga kita melihat bahawa banyak masalah ataupun yang dihadapi oleh pembekal-pembekal ayam ni. Kita nak dengarkan suara mereka tentang apa perasaan mereka bila kurangnya tenaga kerja, ditambah pula harga dedak ayam katanya naik 70%. Itulah dia. Okay. Ini dia pandangan mereka. Jom kita saksikan. Belum reda dengan isu harga ayam mahal, rakyat Malaysia sekali lagi dibebani dengan masalah kekurangan bekalan ayam segar di pasaran. Hal ini dikatakan timbul akibat tindakan pembekal yang didakwa mengurangkan kuantiti bekalan kepada peniaga selain menetapkan stok ayam pada harga yang tinggi. Benarkah tindakan tersebut menjadi punca utama isu ini berlaku? Malaysia hari ini mendekati sebuah syarikat pembekal ayam bagi merungkai persoalan ini. Beroperasi selama lebih 30 tahun, syarikat pembekal ayam yang terletak di Alostar Kedah ini mempunyai sebanyak 18 ladang dengan kapasiti mencecah sehingga 2 juta ayam dalam satu masa. Dr. Muhammad Hanafi Ramali, 30 tahun, merupakan individu yang berpengalaman berkenaan isu ladang, mendakwa bahawa faktor kekurangan tenaga kerja menjadi penyumbang utama kepada kekurangan bekalan ayam ketika ini. Kalau mengikut pada pengurusan ayam apa yang berlaku tatkala terutama selepas berlakunya COVID,
Dan waktu ini apabila telah dilonggarkan, pekerja secara mendadak semua telah pulang kembali ke tanah air mereka. Jadi bila jadi isu kekurangan pekerja dan susahnya untuk kembali bekerja di sini, jadi isu itu yang menyebabkan kita terpaksa melibatkan tutupnya reban, beberapa reban, produksi terpaksa kurangkan lebih banyak kapasiti, dan sebab itulah boleh berlakunya shortage, kekurangan bekalan tersebut. Bagi pengarah syarikat bisnis segar Ilya Hanati Jafri, kekurangan pekerja di syarikatnya menyebabkan jumlah pengeluaran ayam terpaksa dikurangkan sebanyak 20%. Kalau setakat ini kita boleh bekalkan sebanyak sebenarnya 1.1 juta sebulan, satu cycle lah. Tetapi akibat kekurangan pekerja, kita hanya boleh bekalkan dalam 900,000 sahaja satu putaran. Jadi agak sikit, dan disebabkan situ juga boleh nampak peternak-peternak lain pun mengurangkan juga intake akibat kekurangan pekerja tu. Jadi sebab itulah mungkin ada kekurangan bekalan ayam tu. Menurut Dr. Hanafi lagi, kenaikan harga ayam di Malaysia terjadi akibat krisis yang berlaku di negara-negara pengekspor, sekaligus menyebabkan berlakunya kenaikan harga dedak. Seperti kita tahu sekarang masalah peperangan di Ukraine, dan termasuknya kemarau berpanjangan di Brazil. Berlakunya pengurangan supply jagung dan juga kita tahu gandum yang bahan utama untuk membuat dedak ini, menyebabkan kenaikan mendadak sebanyak 50% daripada harga asal, yang sedangkan dahulu harga dedak adalah RM80 ke atas, dan sekarang telah mencecah 120 lebih dedak. Ketidakstabilan rantaian global bukan sahaja menjadi faktor kenaikan harga dedak, malah turut menyumbang kepada kenaikan kos-kos barangan yang lain. Kita tahu dalam industri ayam ini perlu tahu ada grandparent stock, ada parent stock dan juga sehingga broiler. Apabila tiga stage ini berlaku kenaikan dedak dan secara tidak langsung je kenaikan kos, melibatkan juga kenaikan kos harga anak ayam. Harga anak ayam pada dahulunya harga adalah RM1.30, RM1.50. Tapi sekarang harga telah mencecah RM2.30, RM2.50. Maksud kenaikan itu mendadak sebanyak dalam 70% juga. Jadi indirectly melibatkan juga kenaikan kos medication, ubat-ubatan. Bagi membantu mengurangkan kos pengeluaran yang ditanggung, syarikat ini turut membuat permohonan subsidi daripada kerajaan sebanyak 60 sen sekilogram bagi ayam hidup. Untuk subsidi kerajaan daripada syarikat MBC sendiri, kita telah hantar 31 aplikasi dan 16 daripadanya telah sampai ke Putrajaya dan bakinya masih ada di negeri dan di daerah. So kita haraplah dapat pembayaran subsidi itu dapat dicepatkan supaya kita boleh guna untuk pusingan modal lah. Tambahnya lagi, pihaknya turut mengharapkan supaya kerajaan dapat mempercepatkan proses kemasukan warga asing bagi menyelesaikan isu kekurangan tenaga kerja yang sedang berlaku. Kita kena tengoklah mempercepatkan juga kemasukan pekerja asing untuk membantu, sebab macam kita tahu pekerja-pekerja tempatan tak berminat dengan kerja-kerja yang macam kerja kotor lah macam ni kan, di ladang, dan juga kita nampak di ladang kelapa sawit benda yang sama, industri yang sama. Jadi kita mohon cepatkan. Merujuk kepada krisis harga dan bekalan ayam yang berlaku, moga ada usaha bagi menangani isu ini dengan segera. Ramai yang tanya saya, Da'i, saya keliru tentang memberi salam. Memberi salam ni kena palingkan muka sahaja ataupun kena lafaz sahaja? Dia merupakan rukun qauli, tak dapat tidak kena keluarkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan kita memalingkan muka ke belah kanan. Itu yang wajib. Adapun yang sebelah kiri kita sunat. Makna kata kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Cuma ketika kita nak palingkan muka kita ke belah kanan, pastikan dada kita jangan turut berpaling. Ada orang kadang-kadang dia paling belah kanan tu sampai macam nak tengok member kat belakang. Mana pula Den ni? Sampai dadanya bertukar arah. Sepatutnya ke depan jadi ke kanan dan sebagainya. Itu menyebabkan solat kita terbatal. Rukun yang terakhir setelah kita audit bermula dengan rukun yang pertama sampailah yang ke-12 dan yang terakhir tertib.
Mana kata walaupun rukun yang 12 pertama tadi kita dah sempurnakan tapi tak mengikut tertib. Mana kata nombor 6 jadi nombor 3, nombor 3 letak nombor 6, maka salah juga. Jadi bila kita dah audit solat kita bermula dengan rukun yang pertama, mudah-mudahan solat kita solat yang sempurna dan Allah beri pahala kepada ibadah solat kita. Okey? Jom kita baiki solat, sempurnakan solat. Okey, baik. Terima kasih Dai Hakim di atas segala penerangan yang telah pun diberikan untuk anda menjaga tertib dalam solat kita. Baik, terus saja dengan pengisian seterusnya kita nak bawakan berkaitan dengan bulan Syawal, bulan pembuktian. Dan sudah pastinya bulan Syawal ini adalah bulan untuk kita nak meneruskanlah amal ibadah kita yang kita buat ketika Ramadan tempoh hari. Baik, terus saja kita nak bersama dengan Ustaz Iqbal Zain, penceramah dan wakil daripada Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz, kita telah pun memasuki hari ini 26 Syawal dan mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang keistimewaan bulan Syawal ini terlebih dahulu, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati, yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan Syawal, sebuah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk umat Islam menyambut hari kemenangan setelah sebulan Ramadan. Umat Islam berpuasa, beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi kita bukan hanya ingin menjadi hamba Allah di dalam bulan Ramadan, tetapi ingin berterusan menzahirkan makna kehambaan dan hakikat pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Taala untuk bulan-bulan yang selanjutnya. Dan Allah Taala telah bulan Syawal berada sejurus terlepas daripada bulan Ramadan. Bermakna bulan Syawal ini bulan yang sangat signifikan, bulan yang sangat krusial kerana di sini Allah SWT sedang menguji kita sejauh mana kita konsisten dan juga istiqamah untuk membuktikan takwa yang telah kita nyalakan cahayanya di dalam bulan Ramadan yang telah kita raih dalam jiwa kita, bagaimana dia terus bergemerlapan, bagaimana ianya terus menyala di dalam kalbu kita di dalam bulan Syawal ini, yang mana bulan yang kita dikembalikan kepada fitrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sucikan hati kita, Allah sucikan jiwa kita, dan di dalam bulan ini kita saling bermaafan antara satu sama lain, kita mengeratkan silaturahim dan kita menjalinkan hubungan ukhuwah Islamiah, persaudaraan dalam Islam. Maka ianya adalah penyucian dalam hati. Tetapi bagaimana kita ingin teruskan lagi dengan amalan-amalan yang lain dengan lebih konsisten supaya ianya tidak terhad di dalam bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun ini adalah bertujuan untuk kita meraih darjat takwa yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah. Kita nak tahulah mungkin ada amalan-amalan yang harus kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala bulan Syawal ini, Ustaz. Jadi kalau dalam bulan Ramadan, kita dapat beribadah dengan solat-solat tarawih, rakaat demi rakaat, sujud demi sujud, yang mana siang hari kita berpuasa dan dengan solat berjemaah dan amal jariah yang lain. Dan dalam bulan Syawal ini, suatu amalan yang patut kita teruskan dan kita jangan jemu dan kita jangan letih dan jangan kita penat untuk melakukannya, iaitu amalan sedekah, amalan infak. Kerana ianya akan menjadi ganjaran yang berlipat kali ganda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita agar ianya menjadi mata wang yang laku untuk kita pergi alam yang selepas ini, iaitu alam akhirat. Kita semua akan tinggalkan dunia ini sebentar lagi, kita akan tinggalkan apa yang kita himpunkan, apa yang kita kumpulkan daripada harta dunia. Tetapi sesuatu yang bijak untuk kita lakukan adalah kita menghantar terlebih dahulu secara advance masuk dalam bank akhirat. Dan itulah dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf dan juga infak. Segalanya itu akan dikonvert oleh Allah SWT menjadi mata wang dan currency yang laku di alam sana. Dan bukan dengan itu sahaja, dalam hari Jumaat ini Imam Ibn Qayyim mengatakan kelebihan bersedekah hari Jumaat tidak sama seperti hari-hari yang lain. Ianya adalah, kata beliau, ianya seumpama bersedekah di dalam bulan Ramadan, tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Maka mari kita raih kesempatan ini untuk mengambil keberkatan hari Jumaat, dan kita masih berada dalam bulan Syawal untuk menggandakan lagi sedekah dan juga infak kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ustaz, tadi Ustaz pun dah bercakap tentang sedekah ini. Boleh Ustaz kongsikan amalan sedekah seperti apa yang boleh memberi manfaat berterusan, bukan saja kepada pemberi, malahan kepada penerima, Ustaz? Jadi amalan yang dapat memberikan manfaat dan juga faedah yang berterusan dan mengalir kepada kita adalah amalan sedekah. Ianya adalah manfaat yang terus walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Maka di sini saya ingin kongsikan bahawa Pertubuhan Mihrab
berusaha untuk memudahkan masyarakat Islam menunaikan tanggungjawab membina aset Islam melalui kempen membina aset Islam, di mana kita boleh berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz yang merupakan projek utama di dalam Pertubuhan Mihrab. Atas dasar itu, Pertubuhan Mihrab merasakan berkepentingan untuk merancang satu tindakan yang konsisten untuk menjamin kelangsungan Islam pada masa hadapan dan dalam pelbagai sudut. Dan kami memilih masjid dan institusi tahfiz kerana kami yakin itulah legasi yang akan membantu kita pada masa akan datang. Dan persediaan itu perlu dilakukan sekarang bagi menghadapi fitnah akhir zaman yang semakin meruncing, yang semakin memuncak, dengan kita melahirkan lebih ramai lagi ulama, lebih ramai lagi mukmin yang mempunyai jati diri Islam yang teguh. Maka dengan hajat ini, kita ingin memohon orang ramai agar menyumbang kepada dana pembinaan ini agar kita dapat menjayakan pembangunan aset Islam dan penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Ustaz pun dah menyentuh berkenaan dengan kempen ini. Jadi kita nak tahulah agaknya berapa jumlah yang masih lagi diperlukan untuk pembinaan masjid ni, Ustaz? Baik, sekarang projek yang sedang berlangsung adalah pembinaan Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang di Selangor, yang mana masjid ini dalam keadaan uzur dan ia menjadi tempat persinggahan orang ramai yang lalu di situ. Dan kita perlukan untuk baik pulih, dan kita perlukan masjid yang baru untuk majlis-majlis berjemaah dijalankan dan juga amalan-amalan komuniti dijalankan di dalam masjid ini. Maka ia memerlukan dana bagi membina semua masjid supaya kita tidak menanggung lagi kos bulanan yang tinggi akibat masalah baik pulih yang tidak henti-henti. Jadi jumlah yang kami sasarkan adalah sebanyak 12 juta ringgit, dan kami ucapkan terima kasih kepada para penyumbang sekalian. Pertubuhan Mihrab telah membuat serahan kutipan sebanyak RM100,000 kepada pihak Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, dan hasil infak daripada orang ramai. Namun kita masih memerlukan sebanyak RM8,985,000 lagi untuk melengkapkan tabung dana ini. Maka untuk kepada para penyumbang yang budiman sekalian, saya mengajak untuk berinfak melalui akaun bank yang tertera pada kaca TV anda, ataupun anda boleh memberi sumbangan secara online melalui laman web kami, iaitu www.infakmihrab.com. Okey, baik, insya-Allah semoga segalanya dipermudahkan daripada kempen membangunkan aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah, itulah dia. Hari ini hari Jumaat bulan ataupun hari yang cukup mulia, penghulu segala hari, dan juga bulan Syawal ini untuk kita nak memberikan sedekah kepada mereka yang memerlukan. Lebih lagi kalau duit kita ni, infak kita ni kepada tabung amal untuk membina masjid. Okey, baik. Kita nak berhenti beraksi ketiga dan kejap lagi kita nak bersama dengan Rina. Rina juga nak bercakap tentang sumbangan kain kafan pula lepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Baik, kita nak bawakan tentang inisiatif Pertubuhan Sukarelawan Adiniah berkenaan dengan kempen sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti dan juga juru cakapnya yang sudah pun berada secara atas talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terus kita nak bawakan berkenaan dengan kempen sumbangan kain kafan ini. Mungkin Ustaz ada perinciannya, silakan. Baik. Yang pertama, hari ini kita kena bersyukur sebab kita hidup lagi. Hari ini kita mungkin dengar kawan kita mati, saudara mara kita mati, orang lain mati. Esok lusa orang pula dengar, oh Ustaz Hanafi dah mati. Hari ini kita mungkin tengok orang mati. Esok lusa orang pula tengok kita mati. Hari ini kita menguruskan jenazah orang mati. Esok lusa orang akan menguruskan jenazah kita yang mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad, jom kita berselawat dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Hidup kita berkat dunia dan akhirat. Pertubuhan Sukarelawan Adiniah telah ditubuhkan pada tahun 1985 lagi dan telah melakukan banyak kerja kebajikan di Malaysia dan di luar negara. Sepanjang COVID 2019 hingga ke hari ini, lebih daripada 10,000 buah keluarga fakir miskin telah dibantu. Dan salah satu kempennya adalah kempen infak kain kafan.
Pertubuhan Sukarelawan Adenia ini baru-baru ni kami telah pergi ke beberapa buah masjid dan surau untuk menyampaikan set kain kafan yang lengkap. Set kain kafan ini ada 20 item lengkap. Sebesar mana pun jenazah, kain kafan itu telah siap sedia dipotong. Sebanyak 3 helai tali dah dipotong. Jadi pengurusan jenazah akan menjadi lebih lengkap. Di samping itu dapat mengurangkan kos pengurusan jenazah yang kita dapat tahu pada hari ini sangat mahal. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya secara ringkas dan mudah, saya sendiri menyampaikan set kain kafan ini ke 2 buah masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ia dapat meringankan golongan fakir miskin yang susah, yang telah kematian orang tercinta dalam keluarganya. Saya pernah lalui peristiwa itu, Rina. Ya. Saya ada 9 orang anak, 2 orang anak saya telah meninggal dunia. Cuma anak saya yang kelima tu, dia sakit dalam perut dan kemudiannya dibawa ke hospital. Selama sebulan lebih saya menjaganya di hospital dan tiba-tiba dapat surat saya telah dibuang kerja kerana mereka tak percaya saya jaga anak di hospital. Dan sudahlah jatuh ditimpa tangga. Tapi dalam masa yang sama, anak saya telah meninggal dunia dalam bulan Ramadan. Dalam keadaan saya tak ada kerja. Nak bayar bil hospital pun tak tahu. Nak menguruskan jenazah pun tak tahu. Tapi apa kuasa Allah Ta'ala, alhamdulillah pihak masjid dapat membantu saya. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita yang saya kongsikan ini mewakili ratusan ribu umat Islam yang berada di luar sana, yang berada dalam keadaan kesusahan. Kita jangan ingat orang semua senang macam kita. Ada duit, ada kerja, ada gaji setiap bulan. Berapa ramai yang telah dibuang kerja. Berapa ramai yang sedang berhadapan dengan perniagaan yang bankrupt, muflis dan macam-macam. So apa yang patut kita buat? Ingat umat Islam itu bersaudara. Susah senang tetap bersama. Jom kita bantu Pertubuhan Sukarelawan Adenia untuk mengumpul dana untuk infak kain kafan bagi mereka yang benar-benar memerlukan, terutamanya golongan fakir miskin. Saya doakan semua yang menyumbang pada akaun yang tertera, nombor telefon dah ada, hubungilah. Takut scammer ke apa, kita boleh hubungi. Dan kita buat pujuk hati kita, insya-Allah saya doakan semua yang menyumbang dikurniakan syurga, diampunkan dosa, digandakan rezeki, melempar ruah dan diampunkan segala dosa. InsyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz. Dan pastinya bagi mereka yang mungkin hari ini mendengar perkongsian Ustaz ini, pasti nak tahu juga jika mereka menyumbang kepada kempen ini, apa mungkin antara barangan yang ada dalam set kain kafan ini. Silakan Ustaz. Set kain kafan ini set kain kafan yang paling lengkap kerana kita ada 20 item daripada 3 helai kain kafan. Tali untuk ikat atas, bawah dan badan jenazah tersebut dah disiap potong dan kemudiannya kapur barus dan semua lengkap. Jadi benda ni memudahkan untuk pengurusan jenazah kerana tuntutan dalam Islam menyegerakan pengurusan jenazah bagi mereka yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin sekali lagi kita boleh wawarkan kepada mereka di luar sana yang nak tahu cara untuk memberi sumbangan kepada kempen ini. Silakan. Tuan-tuan nampak saja nombor telefon yang tertera ni, nampak screenshot ni, tangkap gambar. Screenshot di kaca TV ni, tangkap gambar dan tuan-tuan boleh menyumbang dengan segera. InsyaAllah. Saya doakan tuan-tuan dikurniakan rezeki yang melempar ruah, diampunkan segala dosa, dijauhkan balak dan dimasukkan ke dalam syurga. Wallahu a'lam. InsyaAllah, dan mudah-mudahan hari ini Ustaz, ramai juga dalam kalangan kita yang ingin orang kata melakukan amal jariah, berinfak kepada kempen kain kafan ini. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada hari Jumaat ini. Harapnya Ustaz sihat selalu ya, insya-Allah. Amin. Baik, terima kasih. Dan kembali bersama dengan rakan tugas saya. Ya, itulah. Siap ya? Masa awak interview Ustaz tadi tu, ada bau tak ni? Teruja bau dia. Okey, ini dia yang telah pun kita buat tadi tu. Nampak rasa macam sedap kan? Ini dia. Rasa, ya? Kentang bakar berkeju. Banyak kelebihannya kalau anda makan ni kentang ni. Antaranya siapa nak kurangkan berat badan. Ni siapa ada macam mata panda ni. Boleh, gelak-gelak boleh juga. Boleh. Yang ada masalah kulit kering boleh juga makan kentang.
Terima kasih kerana bersama kami untuk 1 jam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua kembali di hari Isnin dengan topiknya isu kesesakan lalu lintas. Apakah puncanya? Apa punca ya? Selalu banyak kita nak bincangkan. Akan kita bincangkan hari Isnin nanti. Okey. Dengan itu terima kasih kepada semua yang terus setia tengok kami MHI. Saya Fazli Fuad dan juga saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Salam Jumaat.